seru kepada manusia ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke apa? Tabuk. Tabuk ni kan, untuk berjihad di jalan Allah ni, perjalanan Nabi ni 800 km. Disertai dengan, dibantu dengan 30,000 sahabat. Lagi dahsyat. Jadi Rasulullah SAW bermusafir atas muka bumi ni, kalau kita kata kita ni dah jauh dah. Nabi perjalanannya pergi ke bumi apa, dalam rehlah kempara Isra'. Nabi pergi ke bumi Madinah awalnya. Kemudian pergi ke bumi Tur Saina di Mesir. Kemudian pergi ke bumi Madian di Syam. Kemudian pergi Baitul Laham di bumi Palestin. Kemudian Baitul Maqdis. Kemudian diangkat Mi'raj untuk bertemu dengan para malaikat, sehingga melaut syurga lagi. Lagi dahsyat perjalanan dan lagi istimewa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya musafir ni sebahagian daripada azab. Macam-macam kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu telah beriman sedangkan kamu belum diuji? Ini ujian-ujian. Kita ni redha atau sebaliknya kan? Jadi apa yang kita keluarkan di sisi Allah ni, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infak jalan Allah ni, maka Allah akan ganti, insya-Allah. Dan ganti Allah terlebih baik. Mudah-mudahan balik nanti Allah berikan rezeki, kejayaan diri kita dan anak-anak dan keluarga semua. Allah Subhanahu Wa Taala naikkan pangkat kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni bertambah soleh atau bertambah muttaqin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni lagi kuat beramal dan istiqamah di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, umrah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kejayaan kepada semua aktiviti-aktiviti dan apa yang kita nak, yang kita niatkan sebelum tu. Sebab musafir ni, dia punya doa dia sangat-sangat mustajab, sehingga kita balik. Dalam perjalanan kita ni, semua ni berdoa mustajab. Dan bila orang kena uji ni, doa dia sangat mustajab. Sehingga dia balik. Tu doa orang musafir ni. Apa-apa saja doa mudah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Lepas tu niat untuk diri kita ke keluarga kita dan sebagainya. Jadi memang musafir ni sebahagian daripada azab. Sebab itu orang yang musafir ni, dia punya doa dia sangat mustajab. Jangan risaulah apa yang kita keluarkan. Sebab saya dah banyak aktiviti-aktiviti yang saya lalui dengan musafir ni. Setakat ni duit saya tak ada habis pun. Tetapi bertambah dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya beri petua, setiap kali kita nak keluarkan duit dan nak keluarkan ongkos ke kos dan sebagainya, baca ayat surah Sad, inna haza la rizquna ma lahu min nafat 7 kali. Inna haza la rizquna ma lahu min nafat. Itu ialah seperti rezekinya burung, tu zikir burung. Sesungguhnya rezeki di sisi Allah tidak putus-putus. Ini ijazah daripada Tuan Guru kami, Syekh Faiz. Jadi baca tu, sesungguhnya rezeki di sisi Allah tidak putus-putus. Setiap kali, walaupun seposen di mesin pun kita keluar. Kemudian baca bismillah min kanzillah. Kita keluar, kita ambil duit tu, kita ambil daripada rezeki Allah tu. Ya Allah, dengan nama Allah, aku ambil daripada rezeki Allah, hazanah Allah. Bila kita dapat duit pula, dapat rezeki, orang kasih kita, orang bank in, dapat gaji, dapat bonus dan sebagainya, bismillah fi kanzillah, letak balik di hazanah Allah. InsyaAllah siapa amalkan tu, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Kemudian amalkan, baca apa, doa ayat 1000 dinar setiap lepas sembahyang ni 3 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan siapa yang berniaga tu, sebelum memulakan berniaga tu, baca bismillah, Fatihah kepada Rasulullah dan muslimin muslimat sekalian. Kemudian baca selawat kepada Nabi dan mulakan perniagaan tu dengan akhir surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. 7 kali. InsyaAllah itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dah siapkan untuk kita.
Sebab itu apa-apa perkembangan kita dapat ibrah macam-macam kan. Kita ni kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak sampai. La haula wala quwwata illa billah. Jadi banyak ibrah kat sini kita boleh ambil kan. Mudah-mudahan bertambah mahabbah kita kepada Allah dan Rasulullah. Kerana Rasulullah ni sangat sayang kepada umat dia kan. Sebab itulah kita kena sayang Nabi tu lebih daripada diri kita sendiri. Kita kena cinta Allah tu lebih daripada diri kita sendiri kan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat, Kul innama sesungguhnya orang yang berkata ana Allah kan, summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan-kebaikannya, tatanazzalul malaikah, maka turunnya malaikat membawa berita gembira kepada dia. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu bimbang. Wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kami akan gembirakan kamu dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Kamilah yang akan menjaga kan, apa yang kamu tinggalkan di dunia dan juga di hari akhirat. Allah jaga kan, keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga diri kita ni di dunia di akhirat. Kita lihat masa kita dalam bayi, dalam kandungan rahim ibu tu, siapa yang jaga 9 bulan kan? Kita duduk bukan dalam bumi ni, kita duduk dalam air kan? Dalam air tu 9 bulan. Cuba sekarang ni kita masuk air 9 bulan kan? Meninggal kat situ kan? 9 minit pun belum tentu lagi. Tetapi bagaimana kita boleh duduk di dalam rahim ibu kita tu 9 bulan, siapa yang jaga kan? Tu. Jadi kita tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walakum Allah jaga kita, apa yang kita nak tu akan dapat. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai anugerah daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Jadi ini sedikit bayan dan tazkirah. Mudah-mudahan kita bertambah kuat, bertambah tawakal kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan perbanyakkan zikir kepada Allah. Ini ciri orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira sabbihu bukratan wasila. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah kan? Dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu kepada Allah dengan waktu pagi dan petang. Pagi ni kita baca tiga zikir ni 3 kali. Satu zikir ni dengan sebanyak 3 kali. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalau baca 3 kali zikir ni, maka dia seolah-olah Allah beri ganjaran pahalanya seolah-olah dia berzikir sepanjang siang ni. Dan dalam bulan Syaban ni dituntut kita perbanyakkan selawat, kerana turunnya ayat di dalam suratul Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ijazah daripada tuan guru kami juga kan, baca sekali atau 3 kali atau 5 kali atau 10 kali setiap hari kan, ayat suratul Ahzab. Jadi ayat ini membuktikan bahawa bulan Syaban ni ialah bulan Rasulullah. Banyakkan zikir dan berselawat pada bulan ni. Bila turunnya ayat ni, maka kurniaan daripada Allah yang tidak terhingga kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kerana bila kita baca 1 selawat 10 rahmat, baca 1 selawat, maka Allah berikan 10 kemaafan daripada dosa kita, dan Allah tinggikan 10 darjat kita. Kalau kita baca 1000 macam mana kan? Kalau baca 2000 macam mana, dan sebagainya kan? Sebab itu orang yang banyak baca selawat ni, seperti Ubay bin Ka'ab, dia kata kepada Nabi, berapa banyak aku nak baca selawat pada kau ya Rasulullah. Kata Nabi, terpulang. Masa dia kata 1/3. Kata Nabi, terpulang, kalau lebih banyak lebih baik. Maka dia kata 1/2. Kata Nabi, kalau lagi banyak lagi baik. Maka dia kata 2/3 daripada amalan seharian dia kan? Maka dia kata lagi banyak lagi baik, kata baginda Rasulullah. Maka dia kata seluruhnya ya Rasulullah, aku baca selawat kepada kau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan menghilangkan segala kerisauan kamu kan? Mudah-mudahan Allah hilangkan kebimbangan kita dan mudahkan urusan kita dengan barakah selawat kepada Nabi. Dan mudah-mudahan Allah
mudahkan semua perjalanan dan musafir kita, sehingga kita balik dan bertambah keimanan kita, dan bertambah syukur dan tawakal kita kehadrat Allah, dan cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah, dan sekalian kebaikan dan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, kerana kita ini semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.